Anda tahu tak, ramai di antara anda mempunyai pekerjaan sekarang. Dan anda masih lagi ingat interview kerja anda dulu kan? Dan selalunya, time anda sedang cari pekerjaan, mengharapkan pekerjaan, walaupun resume anda tidak begitu mengkagumkan, dan anda masuk untuk interview, dan mereka mula menerangkan kepada anda apa yang diperlukan oleh pekerjaan ini. Anda mesti mempunyai pengetahuan mengenai accounting, atau management, atau mungkin itu pekerjaan IT. Oleh itu, anda mesti tahu pasal programming, protokol itu, protokol ini dan sebagainya lah. Dan mereka mula senaraikan semua keperluan ini. Dan lepas tu, anda duduk kat situ dan interview sedang berlangsung ni. Alamak, betul ke itu resume aku? Kerana satu-satunya kemahiran teknikal yang aku masukkan di situ adalah Google. Tapi sekarang ni, mereka bagi tahu aku mesti tahu bahasa programming ini, bahasa programming itu, inilah pula, itulah pula, dan pengalaman coding yang banyak ini, dan pengalaman management, dan seperti yang semua diberitahu oleh HR itu, semua penerangan tentang pekerjaan ini. Anda duduk dekat situ mula rasa malu dengan keadaan. Dia ni patut suruh aku pergi je lah, bukannya buat aku rasa malu lagi ni. Dan setelah dia selesai menerangkan semua ini, dan anda ini jelas memang tidak berkelayakan. Tapi pula dia terus cakap kepada anda dan berkata, tahniah, anda boleh mula besok. Dan reaksi pertama anda terkejut besar. Macam mana aku boleh terpilih untuk pekerjaan ini? Betul, kan? Aku memang tidak berkelayakan. Tapi bahagian kedua ini adalah, walaupun saya terpilih untuk pekerjaan ini, tak ada ucapan tahniah sama sekali pun. Esok ketika saya muncul untuk bekerja, saya tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akan tahu bahawa saya benar-benar dan sama sekali tidak sesuai untuk pekerjaan ini. Ini sangat memalukan. Tidak mungkin saya akan dapat belajar semua ini. Jadi Allah Azza wa Jal pada awal ayat ini tidak hanya mengatakan wajahidu fillah, berjuang tanpa ada matlamat lain dan berjuang tanpa sebab-sebab lain selain dari Allah Subhanahu wa Taala sendiri. Buatkan usaha ke arah Islam. Tetapi itu tidak mencukupi. Dia Subhanahu wa Taala berkata lagi haqqa jihadihi, seperti mana ia layak untuk dia. Oleh itu, mari kita fahami ungkapan itu. Seperti mana ia layak untuk perjuangan itu, atau perjuangan yang dibuat hanya untuk dia saja, Subhanahu wa Taala. Cuba anda fikirkan perkara ini. Ketika anda dan saya solat, ketika kita mendirikan solat, adakah kita mendirikan solat dengan cara yang Allah Subhanahu wa Taala ada hak terima dari kita semua? Atau ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, adakah kita berterima kasih kepada Allah untuk jumlah yang Allah ada hak untuk terima? Atau ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa Taala atau mengingati Allah Subhanahu wa Taala, adakah kita semua mengingati Allah Subhanahu wa Taala dengan cara yang Dia Subhanahu wa Taala layak diingati? Sebenarnya, hakikatnya, tidak kira betapa banyak yang kita lakukan, kita tidak akan dapat pernah memenuhi syarat untuk berlaku adil terhadap hak-haknya Subhanahu wa Taala. Kita akan selalu kekurangan. Solat saya tidak akan pernah memenuhi kelayakan untuk Allah Subhanahu wa Taala. Pada akhirnya, semuanya akan mempunyai banyak kesilapan, kan? Banyak kekurangan. Semasa mendirikan solat, fikiran saya akan melayang-layang entah ke mana, kan? Dan kemudian Allah Azza wa Jalla saja yang tahu jika ia cukup baik. Dan oleh itu, kita harus merayu pada Dia Subhanahu wa Taala pada akhir doa kita, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah dari kami. Apa sahaja yang kita dapat buat dalam solat ni, semoga ia cukup baik untuk diterima. Tetapi tidak mungkin anda dan saya dapat melakukan sesuatu yang cukup layak untuk Allah Subhanahu wa Taala sendiri. Itu memang mustahil. Jadi macam mana Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita penerangan pekerjaan yang sangat mustahil?